Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda semua penonton Sejahtera Asia. Hari ini merupakan edisi 5 Jun 2021 bersamaan dengan 24 Syawal 1442 Hijriah dan juga merupakan hari-hari terakhir dalam bulan Syawal dan anda hari ini bertemankan saya Syasha Denzin dan juga rakan saya iaitu Dengan saya lah Fatah Burhanuddin. Tapi tadi Syasha cakap 5 Jun. Hari ini 6 Jun. Hari ini 6 Jun. Maafkan saya. Hari ini 6 Jun. Hari ini 6 Jun ya. 25 Syawal lah. 5 lagi. Syawal. 5 lagi hari. Syawal akan meninggalkan kita. Ya, dan betul. saya pasti masa itu amat emas ya Syasha. Betul. Dan saya juga pasti walaupun kita dalam tempoh PKP ni kan Syasha, orang cakap kita ni dah bersikap bangun pagi. Masyarakat ni bersikap bangun pagi. Ada yang beriadah, ada yang breakfast, ada yang orang cakap banyak macam lah aktiviti dilakukan. Tapi konsepnya adalah di dalam rumah. Orang cakap jangan keluar kandang. Jangan keluar kandang sebab hari ni dan juga sebenarnya kita ada tajuk yang sangat menarik yang akan kita bawakan, iaitu yang pertama adalah mengenai keunikan burger tunuk. Pagi-pagi ni bila dah dengar burger rasa macam keroncong pula perut ni. Kan? Dan juga tajuk yang kedua, yang tajuk kedua adalah mengenai dunia seni lukisan mural. Sangat menarik topik-topik kita pada hari ini Syasha. Jadi penonton-penonton kat rumah kenalah setia bersama dengan kami hanya dalam Sejahtera Asia. Dan sebelum kita nak mengupas topik-topik yang telah kita sentuh tadi, sebenarnya menarik pada kali ini sebab timbul persoalan ataupun pertanyaan. Manakah yang menjadi pilihan pembeli? Adakah penggunaan kad kredit ataupun secara tunai? Kalau Fatah sendiri, Fatah lebih prefer yang mana satu? Okey, saya lah Syasha. Bagi saya pula Syasha, trend pembayaran tanpa tunai ini dilihat makin digemari oleh rakyat Malaysia. Apabila ia mulai aktif digunakan bagi mengelakkan wabak COVID-19 ni daripada terus merebak. Selain itu, pembayaran tanpa tunai juga mempercepatkan urusan pembayaran di kaunter dan memudahkan segala pengguna menjejak perbelanjaan bulanan bagi mengelakkan mereka daripada terlebih berbelanja, dan ianya sejajar dengan inisiatif kerajaan bagi menggalakkan penggunaan transaksi tanpa sentuhan di agensi awam sekaligus meningkatkan pengguna ataupun jumlah pengguna sehingga ke 15 juta. Jadi bagi Syasha pula bagaimana? Kalau macam Syasha lebih prefer menggunakan kad kredit tapi sebelum tu kita nak cerita mengenai penggunaan ini bukan saja-saja je. Sebab apa? Sempena kempen Hari Tanpa Tunai yang akan dilaksanakan pada setiap hari Isnin. Tapi itu adalah untuk daripada KKM dan juga hari Rabu oleh JPN, iaitu mulai Jun 2021, iaitu menggunakan kaedah e-pembayaran, sama ada pembayaran secara atas talian ataupun JomPay. Dan sesuai dengan itu juga Syasha, Kementerian Kesihatan pun telah melancarkan orang cakap hari tanpa tunai di semualah, di hospital, di klinik dan fasilitinya dalam usaha mempromosikan amalan budaya baru yang lebih selamat. Dan Menteri Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, ia bukan saja mengurangkan ancaman jenayah, malah mengelakkan risiko penularan kuman. Langkah ini juga sejajar inisiatif pendigitalan negara terutamanya ketika pandemik COVID-19 dengan pelanggan juga bebas jangkitan penyebaran virus yang ada di wang kertas. Sekarang ini sangat bahaya, dekat mana-mana saja virus boleh merebak dengan cepat. Dan 3 jabatan kesihatan negeri yang paling tinggi transaksi MyDebit iaitu Sarawak, Selangor dan Negeri Sembilan masing-masing meraih wang tunai sebanyak RM10,000, RM6,000 dan RM3,000. Dan setakat ini juga Syasha sebanyak 350 terminal pembayaran secara MyDebit sudah pun sedia dipasang di pelbagai hospital, klinik dan fasiliti di seluruh negara, dan akan memperluaskan lagi. Kaedah ini meliputi kesemua lebih kepada 1,300 buah klinik kesihatan, klinik desa, klinik ibu dan anak. Selain itu 144 hospital kerajaan dalam masa terdekat. Dengan itu kita harapnya dengan mempromosikan amalan budaya yang lebih selamat sebenarnya. Kita tak tahu kalau menggunakan wang tunai itu sendiri, kita tahu mungkin ada kuman ke yang melekat dekat situ sebab kita ada membuat transaksi antara betul tu. Dan bercakap pada orang kata orang Sarawak lah, meramilah kempen tu. Marilah kita macam bersama-sama
apa orang cakap joinkan kita bersama-sama apa orang cakap tadi meraihkan kempen ni. Merailah kempen tu sebab dapat banyak kebaikan sebenarnya. Dan tadi kita nak ulang balik apakah antara tujuan yang kita nak melaksanakan kempen ni. Mengurangkan, selain daripada tu sebenarnya, mengurangkan ancaman jenayah membawa wang tunai. Betul tu. Tak perlu dah sekarang ni bawa cash banyak-banyak dekat dalam beg, tak perlu. Betul tu, Syasha. Hanya dengan kad kredit sahaja. Okey, macam tu swipe. Sama, saya pun bersifat macam tu juga, Syasha. Seperti mana yang saya cakap, itu memudahkan orang cakap penggunaan kad kredit ni bukan saja meliputi dekat negara saja. Kalau kita nak travel, kita kad kredit ni adalah satu cara yang sangat berkesan di mana kita tak perlu nak bawa orang kata orang Sarawak bak wang seguni-guni. Bak wang seguni-guni, sip perlu. Sekarang ni kita mudah just bawa sahaja. Kad kredit, swipe ataupun cocok dah selesai. Betul. Itu yang kita nak sebenarnya. Okey, bersempena dengan kempen Hari Tanpa Tunai. Betul tu. Dan sebelum kita nak berehatlah, Syasha. Ya, betul. Kita nak saksikan VT ini di mana kami dua Syasha sempatlah mencari mangsa. Betul. Bukan mangsa. Kita nak tanya pendapat orang kita nak tanya pendapat. Di mana apa orang cakap penggunaan mereka apa orang cakap penggunaan adakah mereka lebih prefer menggunakan kad kredit ataupun wang secara tunai? Betul tu. Jadikan saksikan VT ini. Cik, sebagai seorang pengguna dan juga pembeli, adakah Cik lebih prefer menggunakan kad kredit ataupun bayaran secara tunai? Saya lebih prefer gunakan kad kredit sebab kan sekarang masa COVID, so kita tak perlu banyak persentuhan. Tak perlu kalau mau pergi ATM, tak perlu sentuh ATM. Itulah, kita prefer kad kredit lah. Kami prefer kepada cash sebab bagi kami lah cash tu kita boleh save duit juga dan kita boleh cut kos kita macam kita mau kawal kita pun perbelanjaan. Ialah bagi kami. Okey, sekejap. Okay, kami lebih suka menggunakan credit card sebabnya mudah. And then jenis kami malas nak berbaris dekat ATM, so that kami suka pakai card lah. So just touch and yang memudahkan kita siap perlu pegang duit, kita siap perlu juga kan kini ada COVID pasal mana, so kita pakai kad yang lebih mudah lah. Tapi kami suka pakai kad. Begitulah tadi yang VT yang kita preparekan. Syok sungguh, seronok sungguh bila kami diberi satu assignment. Betul, pergi dekat luar, tanya orang awam. Macam bersemangat. Lebih dekat lagi kepada mereka sebenarnya. Betul tak Fatah? Betul, tapi sepanjang program pula assignment ni, orang cakap dijalankan, kita mengikut SOP yang telah dikeluarkan lah. Ya, betul. Dalam kita melaksanakan, walaupun kita mencari mangsa, mencari mangsa tu, kita sentiasa menjaga SOP tu dengan ketat lah. Betul, dan juga berdasarkan respon yang telah kita dapat, kebanyakannya adalah menyokong kepada penggunaan kad kredit ni. Betul lah. Bercakap mengenai penggunaan kad kredit ni, zaman sekarang ni teknologi semakin kian meningkat. Bagai cendawan tumbuh selepas hujan, orang cakap. Ya, betul. Dekat Sarawak khususnya sendiri, kita sekarang ni ada Sarawak Pay. Ada Sarawak Pay. Dan Jom Pay pun ada. Betul. Pay and Go. Dan nak bercakap pasal Sarawak Pay ni kan. Saya kalau turun office saja, saya tak risau dah sekarang ni. Nak menggunakan, nak pergi, awang cakap nak pergi bayar dekat kaunter. Bayar kat kaunter. Kita guna je aplikasi Sarawak Pay ataupun Pay and Go. Kita tekan saja, letak je amount-nya, settle. Dah settle. Dan kan? juga Fatah, kalau yang tu kita tak payah nak sediakan duit kecil. Betul. Biasanya dah tu, selain daripada tu kita dapat jimatkan masa pergerakan kita tu. Betul. Itu yang paling penting. Kita nak lebih efisien lah daripada orang cakap dalam zaman-zaman ambang pandemik ini. Dan bagi yang tak berpeluang nak menonton Sejahtera Asia episod yang lepas, bolehlah layari saja YouTube TVS, type je Sejahtera Asia. Dah pilihlah episod mana yang anda suka. Dan banyaklah topik-topik yang menarik yang kita orang cakap dalam YouTube. Betul lah, dalam YouTube TVS dan tu. juga Facebook. Dan jika tadi kita ada ke tempat mencari orang awam, mendapatkan jawapan daripada mereka. Dan sekarang ni kita ada juga buat tinjauan di dalam Instagram nak tengok berapa peratus pengguna-pengguna ni memilih antara kad kredit ataupun penggunaan wang secara tunai. Berdasarkan apa yang telah kita dapati,
Itu sebanyak 77% menyokong penggunaan kad kredit dan juga sebanyak 23% menyokong wang secara tunai. Nampak tak dekat situ? Nampakkan perbezaan yang sangat, orang cakap sangat, aku cakap jauh. Jauh dan jauh juga tu orang kan. orang awam sebenarnya dah semakin mengetahui kepentingan menggunakan penggunaan kad kredit. Semua sekarang ni orang cakap dah hujung jari hujung dah jari sekarang saja, ni. swipe sahaja. Jadi kita nak berehatlah seketika kan Syasha. Ya. Jangan ke mana-mana, saksikan kami untuk mengupas topik yang selanjutnya hanya di Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi bersama saya di Sejahtera Asia untuk mengupas pelbagai topik yang menarik pada hari ini. Ya, hanya di saluran TVS 122 Astro dan juga My TV. Dan juga tidak dilupakan bagi sesiapa yang terlepas rancangan pada hari ini, jangan risau. Boleh saja cari kami di Facebook dan juga YouTube. Search sahaja Sejahtera Asia. Baiklah, hari ini tajuknya Burger Tunuk. Mungkin ada yang tertanya-tanya, tunuk tu apa? Tunuk tu adalah bermaksud bakar. Itu patty burger dimasak menggunakan arang kayu. Menarik tak? Menarik kan? Okey, bagi mendapatkan aroma smoke tu sendiri. Bersama kita pada hari ini untuk mengupas topik dengan lebih lanjut ialah Encik Abdul Kalim Petra bin Sidek yang merupakan pengurus Burger Tunuk 78 yang bertapak di Kuching. Jom sama-sama kita cungkil apakah keistimewaan Burger Tunuk ni. Baiklah, apa khabar Encik Kalim? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini di Sejahtera Asia untuk berkongsi mengenai Burger Tunuk ni. Baiklah Encik Kalim. Kalau dengar pasal Burger Tunuk ni kan, dia macam buat kita terliur dan juga adalah sesuatu yang menarik sebenarnya. Jadi sebelum tu nak tanyalah Encik Kalim, dah berapa lama beroperasi dalam menjual burger bakar ni dan dekat mana lokasinya sebenarnya? Lokasi Burger Tunuk 78 di Kampung Gita, Kampung Pinang Jawa. Ya, di Kampung Gita. Jalan Bunga Cempaka, di rumah lah. Di rumah, so tempoh operasi dah setahun lah, dekat nak setahun. 14 Jun 2020 start. Maksudnya dalam tempoh PKP. Dalam tempoh PKP baru start. Masa pandemik. Dah tu lokasi tu Cik Kalim cakap dekat Gita. Adakah kawasannya macam bila kita lalu je dekat tepi tu terus nampak kedainya? Terus nampak. Lalu di depan jalan terus nampak. Lalu di depan jalan terus nampak. Jadi mudahlah kalau orang macam nak singgah dekat situ. Baiklah. Adakah perniagaan burger ni Encik Kalim lakukan secara separuh masa ataupun hanya untuk mendapat serpingat? Sepenuh masa lah. Sepenuh masa. Sepenuh masa. Dan untuk burger je lah. Untuk burger sahaja. Dan berapa ramai pekerja dekat dalam tu sekali? Pekerja di Burger Tunuk ada dalam 5 orang. 5 orang termasuk kami sendirilah. Kami tukang bakar lah, tukang tunuk. Eksklusif kita di Sejahtera Asia. Yang membuatnya sendiri ya. Interview hari ini. Baiklah Cik, saya tertanya-tanya, apakah makna di sebalik nombor 78 tu sendiri? Mungkin ada cerita di sebaliknya? 78 adalah nombor rumah. Nombor alamat rumah 78. Jalan Bunga Cempaka. So ambil nama ialah, nombor ialah. Burger Tunuk 78. Diinspirasikan daripada nombor rumah tu sendiri. Rumah. Jadi kalau macam ada yang tertanya, dekat manalah Burger Tunuk ni bagi tahu saja, Burger Tunuk nombor 78 macam tu ya. Kreatif. Baiklah, dari mana mendapat inspirasi untuk menjual burger bakar ni? Inspirasi tu sebenarnya founder kan orang Burger Tunuk tu, ni ada spa. Ni ada spa. So masa pandemik spa dia tutup. So dia cari bisnes lain. So masa yang sesuai adalah makanan. Makanan yang terfikir dengan burger lah. Burger Tunuk. So staffnya yang ada tapi saya ada kerja untuk dia pula. So buka Burger Tunuk 78 tu untuk semua dapat
dalam bisnes lah. So cubalah. Begitu nak jual lapan, alhamdulillah menjadi juga. Menjadi. Maksudnya bermula daripada ada founder yang lain lah maksudnya. Berkolaborasi maksudnya. Bukan, memangnya lah bos lah. Memang dia. Tu menarik tak? Maksudnya walaupun ada satu perkara yang kita rasa macam ada stake sikit, tapi dapat dijadikan tercetusnya idea untuk membuat burger tunuk ni. Baiklah, biasanya kan ada orang jual homemade burger. Tapi kenapa memilih burger tunuk? Burger tunuk homemade. Homemade saya akan mengenang pola dimpun, burger homemade, burger tunuk. Jadi untuk cari sesuatu yang lain lah, yang jarang-jarang di pola orang. So kami orang gunakan kayu arang untuk bakar burger, tunuk burger. So yalah, antara kelebihannya lah, antara specialnya. Itulah antara kelebihan dia daripada yang lain, menggunakan arang sendiri. Baiklah, kepada penonton semua, perasan tak bila kita makan burger ni, kadang-kadang kita akan rasa pada gigitan pertama tu dia akan macam buat kita rasa macam sedapnya, penuh dengan flavor. Tapi ada juga bila kita rasa burger tu dia rasa macam okey, bolehlah, so-so. Jadi kepada Encik Khalid sendiri, apakah keistimewaan burger Encik Khalid ni berbanding burger-burger lain? Keistimewaannya adalah patty sendiri, homemade. Dan ini yang ditunuk dengan arang. So aroma smoke-nya ada. So bezanya adalah lebih juicy lah daripada lain bila kita tunuk burger di atas arang. And then rasanya pun memang lain lah. Gigitan pertama memang rasa lain lah. Memang lain lah gigitan pertama pun. Dah buat fall in love lah. Betul. Nampak tak? Itu adalah kelebihan burger tunuk daripada Encik Khalid sendiri, iaitu pada gigitan pertama tu kita dapat rasa smoky macam tu, betul. Menarik. Jadi di burger tunuk ni, apakah antara signature dish ataupun menu dia? Menunya adalah biasanya orang akan cari untuk burger nanas. Burger nanas. Burger daging dengan nanas. Ayam dengan nanas, soalnya memang hot lah. Memang permintaannya memang banyak lah. Burger daging nanas tu. Burger daging nanas. Lepas tu daging tu guna daging kambing ataupun lembu? Daging lembu. Memang masa tu ada jual lembu dengan ayam je. Bos setakat ni ada lembu dengan ayam. Okey, seperti yang Encik cakap tadi. Boleh tak kalau macam kita nak buat custom menu burger, contohnya macam ada nak letak daging, itu ada nak letak ayam sekali kan, boleh tak? Boleh, ada. Pernah pula. Sedangnya request untuk double and then sikit patty ayam, sikit patty daging. So boleh request nak sos lebih ke apa, boleh. Lepas tu harga dia ikut yang telah add-on lah, ada ditetapkan lah apa-apa. Itu tadi ada cakap mengenai hanya menjual setakat ni daging ayam dan juga daging lembu. Ada tak mungkin pada masa akan datang mencari idea yang lain? Ada, memang ada idea yang lain dalam bisnes tu. Memang ada cara lah untuk upgradekan, kita nak lebihkan, besarkan lagi punya produk. Ada masa, ada plan. Tapi masa tu memang permintaan untuk daging dan ayam lebih lah daripada yang lain. Kita dapat tengok permintaan untuk daging dan ayam tu lebih tinggi. Jadi sebenarnya kita ada banyak lagi benda nak tanya dengan Encik Khalid ni sebenarnya. Jangan ke mana-mana, hanya bersama kami di Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi bersama saya di Sejahtera Asia. Topik yang akan kita kupas kepada hari ini adalah keistimewaan burger tunuk 78. Baiklah, bersama kita pada hari ini iaitu Encik Khalid. Encik Khalid, bagaimana starting bisnes ni pada dulu? Adakah mendapat sambutan daripada pelanggan ataupun sebaliknya? Kami orang bermula
untuk open order sebenarnya mula-mula. Memang saya dah buka kedai terus untuk orang walk in apa yang dah. So tetapkan masa hari tu untuk open order, buka berapa yang mau, dia bawa kita pola. So saya dah kelang kabut di sana lah. Memang yang order bawa memang pola. Macam ni lah. Tetapkan hari lah. Oh, tetapkan hari. Dah tu kalau dulu waktu operasi tu pukul berapa sampai pukul berapa? Kadang dari pagi sampai petang lah. Ikutnya yang punya persediaannya. Dia memang dari pagi sampai petang, orang petang bawa hantar. COD apa yang dah, pick up. Sampai malam pun ada lah, mula-mula lah. Masa yang akan SOP ada juga si boleh ni anak keluar. Tapi kalau masa sekarang ni, masih boleh, kan kita dah nak masuk musim PKP. Jadi bagaimana sambutan tu pula? Sambutan Alhamdulillah. Kami orang dah tetapkan masa jualannya lebih awal. Dia pukul 12 sampai pukul 8 sebab dia akan sampai pukul 8 lah. Sebelum tu orang buka dari 2.30 sampai pukul 10 malam. Sampai pukul 10 malam. 10 malam. Jadi kami orang awalkan time dia pukul 12 sampai pukul 8. So sambutannya Alhamdulillah okey. Ada yang order awal. Mungkin mentaliti orang Kenetok bila pergi kampung macam tu, dia akan beli untuk waktu malam. So bila masanya dah sampai malam, kita nak cuba ubah mentaliti orang. Siang punya boleh makan burger kampung. Macam ni lah. Betul. Sebenarnya memang ada mentaliti yang kalau nak makan burger, makan waktu malam. Siang macam tak berapa nak sesuai. Jadi apabila Encik Kalim sendiri menyentuh pasal mentaliti, saya ada soalan mengenai mentaliti ni. Mungkin ada sesetengah mentaliti beranggapan bahawa berniaga burger ni adalah senang je nak buat. Modal kecil, cincai-cincai pun ada orang beli. Jadi macam mana kita nak ubah persepsi ni Encik Kalim? Bahawa perniagaan burger ni sebenarnya boleh pergi jauh lagi dalam industri perniagaan dan sebenarnya kualiti burger tu yang perlu dititik beratkan. Silakan Encik Kalim. Ya, penting sebenarnya keyakinan diri lah. Macam ni kita nak keluarkan sesuatu produk lah. Kita nak belajar dulu macam ni nak adakah berjaya dapat tapi kita nak cuba dulu. Kita kena cuba buat yang terbaik lah untuknya. Buat kita berani untuk jual. Bila kita dah start berjual, kita nak sambutan orang okey. So kita kena upgradekan lagi lah bahan-bahan kita macam ni untuk burger lah, daging kita lah. Jadi kualiti tu memang nak kena jaga, betul tak? Kualiti betul. Nak maintainkan kualiti memang susah lah. Memang susah. Nampak tak sebenarnya untuk maintainkan kualiti tu memang susah dan juga Encik Kalim sendiri ada perancangannya untuk menjual burger tunuk ni. Jadi Encik Kalim, sepanjang musim PKP ni tak ada yang terlepas, lebih-lebih lagi daripada golongan peniaga kerana tempias akibat pandemik. Jadinya bagaimanakah perniagaan Encik Kalim setakat ni? Adakah menggunakan menyediakan perkhidmatan penghantaran makanan? Masa tu kami ada Food Panda dengan Grab lah. Ya, untuk memudahkan kami juga. Dan customer bilanya order, dia terus pada time bilanya ambil. So kami persediaan yang awal, and then bilanya datang terus ambil je. Macam ni lah. So order di Grab Food dengan Food Panda, alhamdulillah masa tu memang lebih lagi lah. Tiada masalah sebenarnya untuk masa tu. Alhamdulillah. Dengar Encik Kalim sendiri cakap boleh dapatkan burger tunuk melalui aplikasi GrabFood dan juga Food Panda. Jadi senang sekarang ni. Jadi apakah selain daripada tu, apakah antara pesanan Encik Kalim kepada semua mengenai burger tunuk ni? Pesanan kami adalah cuba kalau mau berjaya untuk dapatkan sesuatu, kita kena belajarlah apa-apa aja untuk bisnes kita. Dan apa-apa pun terus berusaha lah.
Apa-apa pun terus berusaha seperti yang dikatakan oleh Encik Kalim. Sebentar tadi kita dah dengar perkongsian daripada Encik Kalim sendiri mengenai Burger Tunuk 78. Terima kasih sekali lagi saya nak ucapkan kepada Encik Kalim kerana bersama kami di Sejahtera Asia pada kali ini. Baiklah, apa tunggu lagi? Apa tunggu lagi? Sekarang ni boleh saja try untuk order Burger Tunuk 78 ni. Mudah saja. Boleh dapatkan di Foodpanda ataupun Grab. Nanti Syah pun sebenarnya nak try jugalah. Sekarang ni boleh try. Boleh try? Boleh. Boleh. Okey, sebelum tu, sebelum nak menutup last soalan. Kalau bagi Encik Kalim sendiri, apakah antara dishes yang Encik Kalim kiranya macam nak bagi tahu dengan semua orang, kena try yang ni kena try. Kena try yang special lah. Special biasanya memang ada daging dengan nanas, telur dengan cheese. So special lah. And then ada lagi side dish orang yang fries. Ada Fries dengan kuah daging lah, macam kuah spaghetti tapi yang lain lagi daripada spaghetti, tapi rasanya memang pedas. Siapa yang suka pedas boleh makan lah, cuba makan yang memang nyaman lah bagi kami. Dengar pun macam dah terliur. Tak nampak kan? Tak nampak dia tengah dia naik liur kan? Okey, sebenarnya maksudnya yang kita kena try adalah daging, dan tu ada nanas, ada telur, betul tak Cik? Dengan cheese. Dan juga side dishes iaitu kentang goreng, fries. Okey, menarik sebenarnya. Saya pun tak sabar ni. Boleh combo lah dengannya. Itu adalah set combo. Baiklah. Kita akan kembali selepas ini bersama Fatah dengan topiknya yang seterusnya. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami hanya di Sejahtera Asia. Bertemu kembali dengan saya, tapi bukan dengan Syasha, dengan saya Fatah Burhanuddin. Amboi Syasha kemain tadi Burger Tunuk. Semangat saja. Biasalah. Bila kita bercakap pasal makanan ni, mesti bersemangat. Saya pun terliur dekat belakang tadi tengok Syasha bercerita mengenai Burger Tunuk. Terima kasih lagi sekali kepada kita punya guest ataupun tetamu jemputan kita. Yang pertama, Encik Kalim. Dia sudi kerana setia bersama dengan Sejahtera Asia. Sekarang ni kita nak bercerita mengenai dunia lukisan mural. Sebelum itu, dalam kita membendung musim pandemik ini juga, kami di Sejahtera Asia sentiasa mendoakan kita semua dalam keadaan yang sihat, positif, sentiasa dan mampu memerangi COVID-19 ini. Kepada yang belum mendaftar vaksin, sila daftar vaksin. Saya tahu pada beberapa minggu lepas lah, kita sibuk orang cakap nak daftar vaksin AstraZeneca tu. Pada yang tidak berpeluang mendapat tu tak apa, nanti akan ada lagi, cuba lagi. Okey. Kita nak bercakap pasal seni lukisan mural. Mural merupakan satu kaedah yang digunakan untuk menyampaikan maklumat kepada orang ramai, yang mana mural ini dapat dijadikan satu komunikasi yang mempunyai tema yang tersendiri. Boleh dikatakanlah mural ini terdedah ataupun dah dibuat kira-kira dalam 50 tahun sehingga 100 tahun terlebih dahulu. Setelah zaman semakin maju, mural pada era kontemporari ini dapat dilihat dengan lebih terselah. Yang mana mural yang dibuat oleh masyarakat adalah bersifat kontemporari dan komersial, yang mengikut tema yang tersendiri yang boleh membawa identiti sesuatu tempat atau budaya. Dan pastinya juga mural ini ataupun melukis lukisan mural ini memerlukan kemahiran dan daya kreativiti yang sangat tinggi. Bersama kita hari ini untuk mengupas topik kita dengan lebih lanjut ialah Encik Kasmadi Morshidi, merupakan seorang pelukis mural. Selamat datang dekat Sejahtera Asia. Sudi. Jadi sihat? Sehat. Jadi, Encik Kasmadi, sudah berapa lama Encik Kasmadi berkecimpung dalam dunia seni melukis mural ini? Dan di manakah datangnya minat dan inspirasi untuk menjadi orang cakap ahli seni lukis ni? Encik Kasmadi.
Saya mula minat melukis ni sejak kecil lah. Ya. Suka nyonteng tahu kan. Nyonteng. Mula-mula melukis mural semenjak selepas sekolah. Waktu itu tahun 1995 lah. Sehinggalah sekarang. Jadi bercakap mengenai itulah minat melukis ni. Saya pun dulu minat melukis juga. Tapi bila lama dah tak melukis ni, tiba-tiba tangan ni jadi macam janggal nak melukis. Orang cakap kata orang Sarawak tadi conteng. Conteng ni bermaksud melukis. Jadi adakah Encik Kasmadi melukis mural ni sepenuh masa ataupun mempunyai kerja yang lain? Saya melukis mural sepenuh masa lah. Mengikut tempahan, barulah saya mula melukis mural. Kalau tidak melukis mural, saya pun melukis juga untuk di lukisan di komik ataupun untuk infografik komputer. Dah bercakap mengenai infografik ni, setahu saya tadi Cik Kasmadi ada bercakap saya lah sebelakang tabir tadi dia bercakap dia merupakan tulang belakang untuk orang cakap infografik untuk kita keluarkan seperti SOP, poster-poster SOP, betul yang Cik Kasmadi. Inilah merupakan orang-orang tulang belakang dalam kita ni berkecimpung ataupun orang kata orang Sarawak ni bergaul dengan ambang pandemik tu. Mereka inilah yang menjadi tulang belakang untuk mengeluarkan segala jenis poster berkaitan dengan SOP lah, poster raya. Saya yakin juga ada. Poster raya. Dan bercakap mengenai pengalaman lah. Pengalaman mesti ada pahit, mesti ada manis. Tapi penonton mesti nak tahu apa pengalaman yang manis tu. Jadi apakah pengalaman yang paling menarik sepanjang Encik Kasmadi terlibat dengan melukis mural ini? Pengalaman yang paling menarik adalah kepuasan setelah habis melukis lah. Terutamanya pada 10 tahun yang dulu lah, saya melukis di bangunan Yayasan Sarawak di Petrajaya. Lukisan yang bersaiz 6,000 kaki persegi. Aduh, besar tu. Boleh disiapkan dalam masa 2 minggu. Kepuasannya susah nak dibayangkan lah. Betul. Bila bercakap mengenai kepuasan tu, bila kita mempunyai minat, bila kita awak cakap dah settle saja, siap saja, lukis tu mesti rasa macam puas tu macam relief dah semua. Habis. Semua dah macam dah melayang dah sekarang ni kan. Dah bercakap mengenai 60,000 6,000 kaki persegi. 6,000 persegi tu bukan kecil. Besar tu. Dan saya pasti dia mempunyai daya ketahanan dan kreativiti yang sangat orang cakap kritikal. Jadi bagaimana Cik Kasmadi menghandlekan kadang-kadang kita melukis ni kita memerlukan keadaan yang sangat tenang, masa yang tenang. Jadi macam mana Cik Kasmadi orang cakap bergelumbangan dengan stres tu, macam mana menyettlekan segala-galanya? Macam biasalah, kita akan mula melukis sketch. Betul. Lepas tu kita planning. Kita nak colour apa dulu? Hari ni kita nak colour biru. Besok kita nak colour hijau. Besok kita nak biru. Hari yang last lah baru kita buat yang kira penghabisan lah. Touch up lah. Touch up lah. Habislah. Jadi kata kuncinya adalah orang cakap strategik, ada strategik step by step tu kena ada. Dan pastinya penonton kat rumah juga tertanya-tanya bagaimana proses melukis mural ini. Sebab jadi jika boleh kongsikan kepada kami bagaimana proses melukis mural ini. Proses melukis mural sekarang ni kebanyakan pelukis mural menggunakan projektor. Lebih senang. Projektor. Menarik. Tayangkan dekat dinding, sketch. Kalau tidak ada projektor, kita boleh menggunakan teknik grid. Teknik grid. Grid yang berpetak-petak. Kita lukis. So maksudnya kita akan melukis dekat dinding? Kita buat grid dekat dinding, kita copy lah. Menarik. Itu satu proses yang sangat saya yakin itu sangat proses yang sangat orang cakap dalam penat tu tapi ada kegembiraan dia. Jadi practice makes perfect. Selepas ini kita akan bercakap mengenai cara latihan macam mana Cik Kasmadi melukis mural ini. Sebab kita tahu secara dasarnya
kita memerlukan wang yang sangat besar sebab mural ini kita melukis dengan cara yang agak berbeza daripada lukisan biasa. Jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Bertemu kembali dengan saya Fatah Bolhanuddin dalam Sejahtera Asia. Tadi kita bercakap mengenai satu quotes. Practice makes perfect. Bercakap mengenai latihan seni lukis mural ini. Macam mana Encik Kasmadi berlatih melukis mural? Sebab secara dasar yang saya cakap tadi, kita tidak tahu ataupun kita tahulah yang banyak dinding yang kita tidak banyak dinding yang kita boleh conteng atau lukis. Jadi macam mana tu? Memanglah. Kalau kita sesuka hati untuk menconteng, bukan dinding kita. Betul, betul. Lain kan kita nak menconteng dinding rumah sendiri kan. Betul. Sebab kata orang tua pun dari kecil-kecil kita sudah menconteng di rumah. Dekat dinding kan. Betul, pun betul. Orang tua orang marah dah. Betul, saya pun ada juga buat benda tu. Jadi kita nak bercakap hampir 2 tahun lah. Kita dilanda musim pandemik dan ramai yang terkesan. Tak kira lah daripada pelbagai sudut ya. Dan pasti sedikit sebanyak memberi kesan kepada Encik Kasmadi juga. Jadi macam mana dengan permintaan lukisan mural semasa musim pandemik ini? Permintaan lukisan mural pada musim begini tidak terjejas lah. Sebab kita boleh lihat kebanyakan lukisan pada musim ini menggambarkan suasana keadaan kita hari ini. Betul. Lukisan menggunakan emas, lukisan yang untuk utamakan keselamatan. Betul. Sebab itulah orang cakap sekarang ni masyarakat dia tak kisah. Dia ahli bomba, dia juga pelukis. Ada. Dia juga penyanyi, dia juga pemasak. Sekarang ni orang cakap masyarakat sekarang ni bergiat aktif dan orang cakap kreativiti itu tidak tersekat disebabkan COVID. Malah kreativiti itulah pembuka ruang untuk kita semua. Orang cakap expresskan the hidden talent tu. Jadi kalau ada yang nak berminat dengan perkhidmatan Encik Kasmadi dalam seni lukis mural, macam mana mereka nak hubungi Encik Kasmadi? Jadi wawarkan kepada penonton. Biasanya peminat akan mencari saya dari kenalan saya atau pelanggan selepas saya dan Facebook saya. Facebook. Jadi Facebook Encik Kasmadi apa? Kas Syauqi. Kas Syauqi. Dan saya pasti orang ramai kenal lah dengan Kas Syauqi ni. Dia merupakan last, saya rasa last Encik Kasmadi melukis seni mural ni di RTM. Ya, betul. Di RTM. Dan boleh cakapkan kepada penonton apakah lukisan yang dilukiskan di RTM itu? Lukisan bertempat di lobi bangunan menggambarkan suasana Gua Nia. Gua Nia yang berada di Miri. Sangat menarik. Jadi kita nak bercakaplah mengenai setiap pekerjaan pasti ada cabarannya yang tersendiri. Jadi bercakap mengenai cabaran dalam dunia seni lukis mural ini, apa cabaran yang besar Encik Kasmadi pernah harungi? Cabarannya adalah keselamatan lah. Kadang-kadang kita perlu memanjat setinggi-tinggi. Betul. Yang pernah manjat dalam lingkungan 3 tingkat bangunan untuk melukis. Bayangkan scaffolding jatuh apa semua, tangga. Sangat merisaukan. Sebab itulah keselamatan juga perlu dalam dan penting jugalah dalam industri melukis mural ini. Kepada siapa-siapa yang nak melukis mural, digalakkanlah untuk mengambil kursus keselamatan di mana-mana
Terlebih dahulu untuk lah. keselamatan anda sendiri. Betul. Orang cakap tu green card kepada keselamatan kita. Bila berlaku apa-apa yang tidak kena ataupun tidak diingini, sebab malang ni tidak pernah berbau. Kalau ni malang berbau, saya dah hidup dah sekarang. Tapi dia tidak berbau. Jadi guys, pada sesiapa-siapa yang nak melukis mural ni, silalah buat. Orang cakap ambil lah. Kita tak ada lesen kan, tapi ambil tak ada lesen kan untuk ni. Jadi untuk ambil lah orang cakap green card tu. Green card. Dan orang nak bercakap mengenai lesen lah. Tadi saya menyentuh pasal lesen. Tadi saya cakap tidak ada lesen. Jadi bagaimana untuk kita melukis itu di tempat sesuka hati? Adakah memerlukan permit? Memanglah, sebab lukisan itu bertempat di kawasan, contohnya di bandaraya. Kalau di bandaraya tu kan, contohnya kita minta dengan permit dengan bandaraya tersebut lah. Kalau tidak, kita akan dinobatkan sebagai pelukis Vandalisme. Betul. Jadi kepada penonton-penonton kat rumah, kalau nak melukis boleh. Melukis atas kertas. Jangan melukis kat dinding. Sebab kalau nak melukis kat dinding ni kita memerlukan permit. Jika anda dah beria-ia nak melukis dekat dinding tu, kita kena carilah tempat orang yang patut kita jumpa. Jadi ini penutup lah Encik Kasmadi before kita nak menutup Sejahtera Asia ni. Pesanan kepada penonton-penonton kat luar sana, khususnya yang ingin menceburi bidang seni lukis mural ini, Encik Kasmadi. Khususnya kepada sesiapa yang ingin menyeburi bidang melukis mural ini, perlu lebih latihan lah. Sebab kita melukis mural ini tidak sama dengan kita melukis di kertas. Coba bayangkan kita melukis di kertas bulat. Coba lukis lukisan mural di dinding bulat sebesar-besarnya. Apabila kita lihat dari jauh tidak bulat. Apa itu latihan penting, dan fakta keselamatan juga adalah penting sekali. Sebab kita melukis mural ini perlu memanjat, menggunakan scaffolding, tangga dan skylift sekarang yang banyak digunakan oleh pelukis mural. Jadi itulah pesanan-pesanan yang sangat orang cakap efektif ataupun beri tips-tips sedikit sebanyak memberi tips kepada pelukis-pelukis dekat luar sana yang ingin bergiat ataupun berkecimpung dalam dunia lukisan seni mural ini. Jadi banyak yang kita cakap hari ini, banyak bergetunuk ada tadi dengan Syasha. Sekarang ni dengan bercerita mengenai seni lukisan mural. Jadi pelbagailah. Jika nak jadi orang cakap jadi nak pelukis mural ni, satu, kena ada daya kreativiti yang tinggi. Dua, kita kena memikirkan pasal keselamatan. Tiga, kita kena daya latihan yang sangat kuat. Jadi itu saja. Terima kasih kepada Encik Kasmadi kerana sudi bersama dengan kami di Sejahtera Asia. Jadi setakat ini saja perkongsian kami di Sejahtera Asia. Semoga bermanfaat untuk kita. Sehingga jumpa lagi. Saya Fatah Volhanuddin. Daripada Inspirasi, kami cetuskan inovasi.